Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari fi'il mudhari' pada pengajian yang terdahulu, dan kita sudah juga mengenal bentuk-bentuk datangnya fi'il mudhari' itu. Maka pada pengajian kali ini kita akan menerangkan bentuk-bentuk fi'il madhi. Seperti mana yang kita sudah ketahui, fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan bahawa perbuatan itu sudah dilakukan, ataupun perbuatan yang sudah berlaku pada masa yang terdahulu. Maka di sini perlu kita faham dan perlu kita mengetahui hukum-hukum fi'il madhi. Maka saya bawakan di sini tentang hukumnya, iaitu hukum fi'il madhi, iaitu ditetapkan akhirnya dengan baris fathah selama mana akhirnya itu tidak berhubung dengan waw jama' dan dhamir rafa' yang berbaris. Maka pada sesi permulaan ini jangan kita keliru dengan istilah-istilah. Cumanya istilah ini mudah untuk kita panggil dan mudah untuk kita faham, dan saya akan terangkan nanti satu persatu insya-Allah. Maka bagi kita faham bila mana kita menuturkan fi'il madhi itu, maka kita akan dapati di akhir huruf fi'il madhi itu mesti sama ada akhirnya itu berbaris fathah ataupun berbaris selain daripada fathah. Maka disebutkan di sini akhirnya itu berbaris fathah bila mana dia tidak berhubung dengan waw jama' dan dhamir rafa' yang berbaris. Maknanya sekiranya dia berhubung dengan waw, hujung hurufnya itu berbaris lain, dan sekiranya dia berhubung dengan dhamir rafa', maka hujungnya itu juga tidak berbaris fathah, bahkan diberi baris yang lain. Maka cuba lihat tasrif yang saya bawakan di sini. Pecahan-pecahan ini, kotak-kotak ini, seperti mana yang sudah kita lalui pada fi'il mudhari' yang dahulu. Mungkin saya berulang sekali lagi untuk memantapkan kembali ingatan kita. Yang pertama ini dipanggil seorang, menunjuk kepada seorang yang melakukan. Yang kedua, dua orang yang melakukan. Yang ketiga dipanggil jama', tiga orang ke atas. Dan perbuatan itu ada kita sandarkan kepada lelaki yang tidak hadir di hadapan kita yang melakukan, ataupun perempuan yang tidak hadir di hadapan kita dia melakukan, ataupun lelaki yang kita sedang bercakap di hadapan kita, ataupun perempuan yang kita sedang berhadap cakap dengannya, ataupun satu lagi jenis perbuatan diri kita yang bercakap, kita yang mengaku akan perbuatan tersebut. Baik, kita tengok tasrif satu persatu fi'il madhi ini. Yang pertama, daraba. Daraba maknanya telah memukullah dia. Dia siapa? Seorang lelaki. Contoh saya kata daraba, telah memukullah ia Amran akan Umar. Maknanya ada seseorang sudah memukul akan Umar. Maka kita menyatakan dia sudah melakukan perbuatan pukul itu. Okey. Yang kedua, daraba, ada alif. Maknanya telah memukul dia. Dia itu siapa? Dua orang. Siapa? Lelaki yang gaib, yang tiada di hadapan kita. Sebagai contoh kita kata dua orang lelaki itu, daraba, telah memukul keduanya itu. Siapa? Akan Zaid. Contoh.
Dan yang ketiga, seperti darabu, mana telah memukul mereka itu, ramai itu telah memukul. Seterusnya darabat, iaitu telah memukul dia. Siapa dia di sini? Seorang. Seorang apa? Perempuan yang ghaibah, yang tiada di hadapan kita. Dan yang seterusnya darabata, telah memukullah dia. Dia itu siapa? Dua orang, perempuan yang ghaibah. Dan seterusnya darabna, telah memukullah mereka itu. Siapa mereka itu? Ramai orang, 3 orang ke atas. Siapa yang ramai itu? Perempuan yang tiada berada di hadapan kita. Kemudian nombor 10, nombor 7, nombor 7, darabta, telah memukul kamu. Kamu, kita kata darabta Zaidan, adakah kamu yang memukul Zaid? Kita gunakan darabta. Telah memukullah kamu. Kamu siapa? Seorang. Seorang apa? Lelaki yang kita sedang bercakap di hadapannya. Darabtuma, telah memukullah kamu. Siapa kamu? 2 orang, lelaki yang sedang kita bercakap dengannya. Dan seterusnya darabtum, telah memukul kamu semua. Lelaki, ramai lelaki. Darabtum. Dan nombor 10, darabati. Ti ni untuk perempuan, telah memukullah kamu, seorang perempuan. Jadi kalau kita bercakap dengan perempuan, kita gunakan darabati. Darabtuma sama dengan lelaki. Darabtuma, telah memukul kamu, 2 orang, perempuan. Darabtunna, telah memukul kamu semua. Siapa semua itu? Perempuan yang kita sedang bercakap dengannya. Dan nombor 13, darabtu, telah memukullah saya. Saya yang telah pukul. Contoh kita kata darabtu Zaidan, saya yang telah pukul Zaid itu. Atau satu lagi yang terakhir, yang ke nombor 14, darabna, panjang. Darabna, telah memukullah kami. Maknanya kamilah yang telah pukul Zaid itu. Okey. Maka di sini ada 14 tasrif, cukup komplit dalam perbuatan kita, tidak lari daripada 14 ini. Kalau kita nak bercakap, kita kena pandai menggunakan bentuk-bentuk kalimah ini sesuai dengan masa ataupun keadaan, tempat yang kita bercakap, dengan siapa kita bercakap. Jom kita tasrif ramai-ramai. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabna. Sekali lagi. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabatunna, darabatu, darabna. Okey, lancarkan di sini. Tasrif, tengok satu persatu, lihat satu persatu, insya-Allah kita akan memahaminya. Okey. Saya hendak terangkan seperti mana di awal tadi saya sudah nyatakan, fi'il madhi itu terdapat di akhirnya 3 keadaan. Okey, yang pertama iaitu ditetapkan akhirnya dengan fathah yang zahir. Maknanya dalam fi'il madhi, cuba kita lihat pada tasrif nanti, tasrif yang sebelum ini. Di tasrif ini kita lihat, kita dapati ada beberapa kalimah daripada 14 ini terdapat di akhirnya itu adalah berbaris fathah. Apakah kalimah yang akhirnya berbaris fathah? Cuba kita lihat di sini. Yang pertama daraba, ba tu ialah huruf yang terakhir. Lagi satu daraba, ba alif, ba tu berbaris fathah. Ada lagi darabat, ba tu. Dan yang keempat darabata. Dalam 14 tasrif terdapat 4 kalimah sahaja yang akhirnya berbaris fathah, iaitu daraba, daraba, darabat, darabata.
Nanti kita tengok balik dalam tasrif yang 14 itu. Okey. Keadaan yang kedua, ditetapkan akhirnya, akhir fi'il madhi itu dengan dhammah. Maknanya di hujungnya itu ada dhammah. Ba itu berbaris dhammah. Bila bertemu dengan waw jamak. Makna kata bila mana ba itu ataupun mana-manalah huruf yang terakhir fi'il madhi itu bertemu dengan waw jamak, maka huruf yang terakhir itu mesti dibariskan dengan baris dhammah. Cuba kita lihat di sini, darabu. Tengok, ba itu asalnya darabau. Ba itu berbaris fathah, tetapi oleh kerana bertemu dengan waw, maka yang sesuai dengan waw adalah baris depan, maka dibuangkan fathah dan digantikan dengan waw. Jadi darabu, telah memukul mereka itu. Okay. Yang ketiga, kita akan dapati di akhir huruf fi'il madhi itu, iaitu apa? Ditetapkan akhirnya dengan sukun, iaitu mati, bila bertemu dengan dhamir rafa' yang berbaris. Apa itu dhamir rafa' yang berbaris? Jom kita lihat di sini. Okey, saya ambil daripada tasrif yang 14 itu mengikut tempatnya. Dan kita dapati di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini hujungnya itu kalau kita lihat satu persatu, hujungnya itu tidak berbaris fathah dan tidak berbaris dhammah, tetapi hujungnya itu berbaris sukun. Cuba tengok ba. Ba sini sukun, ba sini sukun, ba sini pun sukun, ba sini pun sukun, ba sini sukun, ni pun sukun, ni pun sukun, ni pun sukun, ni pun sukun. Okey. Maka fahamlah kita di sini bahawasanya yang akhirnya itu sukun ataupun berbaris mati ada 9. Ada 9. Dan yang berbaris fathah ada 4. 9 campur dengan 4 jadi 13. Yang berbaris dhammah hanya ada 1. Jadi cukup 14. Yang berbaris fathah hanya 4 kalimah. Yang berbaris dhammah hanya 1 kalimah. Yang berbaris sukun ini ataupun berbaris mati ini ada 9 kalimah. Kita tengok di sini saya warnakan dengan warna yang lain agar kita dapat mudah kita mengenal. Tengok, ini yang 4 yang berbaris fathah hujungnya. Yang ini yang berbaris dhammah, berbaris dhammah hujungnya. Yang selain daripada itu berbaris sukun. Maka itulah dia fa'il mudhari', fa'il madhi. Silap, fa'il madhi. Maka kita sudah mempelajari fa'il madhi insya-Allah secara detail itu. Jadi fa'il madhi ini perlu kita gunakan dalam percakapan kita dan dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran khususnya yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di dalam Al-Quran. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Dan insya-Allah kita akan terus nanti pada pelajaran seterusnya tasrif fi'il amr.